Yo guys and welcome to my video. Tak lama lepas Apple lancarkan Dynamic Island dekat dalam iPhone 14 Pro tu, kita finally ada dekat dalam sebuah telefon Android. Sekarang ni kalau kau nak pakai this Dynamic Island, actually just boleh install, download apps dekat dalam Play Store and then install je, enablekan segala benda, dah boleh pakai dah dekat sini. So I've been using this for 2 days untuk rasa pengalaman sendiri macam mana experience. Is it lagi better daripada telefon iPhone ataupun a lot worse daripada iPhone. So far, macam mana penggunaan aku? So dekat sini aku akan bagi tahu dekat korang apa yang best and apa yang tak best dekat dalam Dynamic Island dalam sebuah Android phone. Alright. So kita tahu iPhone 14 Pro adalah debut untuk dia punya Dynamic Island yang ada orang suka and ada orang tak berapa nak suka. And which side yang aku akan berpihak sama ada iPhone ataupun Android? Aku akan kata benda ni actually function and benda ni melibatkan hardware juga. Walaupun aku kata kamera and sensor yang ada dekat Dynamic Island tu tak involve dengan dia punya notification ataupun dia punya multitasking tu semua, aku kata dia adalah a piece of information yang aku nak ada at least. Apa benda yang dia dapat buat dekat Dynamic Island yang kau boleh install secara official ni ataupun secara legalnya, sebab benda ni ada dalam Play Store, adalah segala notification yang korang akan dapat didisplaykan dekat dalam Dynamic Island yang ada dekat Android ataupun version Android dekat sini. Contohnya macam kalau dapat notification daripada TikTok, daripada Messenger, daripada WhatsApp, daripada Instagram, dia akan paparkan dekat atas dia punya Dynamic Spot ataupun Dynamic Island sama macam sebuah iPhone. Not just that, apa yang aku agak impress adalah biasanya untuk notification ni rasanya tak susah pun untuk enablekan dalam sebuah telefon Android ataupun adjust dia punya UI ataupun overlay dekat already ada dalam UI and sebuah Android tu. Sebab kita dah ada skin. Lepas tu kita letak lagi dengan notification yang sentiasa ada dekat atas screen. So basically benda ni sebenarnya running background apps. Akan makan bateri juga. Cumanya aku tak explore lagi secara mendalam ataupun guna dalam masa 2-3 minggu. Korang juga actually boleh pilih apps apa yang boleh keluar dalam notification tu ataupun Dynamic Island. Contohnya dekat sini aku buat Instagram, Twitter, dan benda ni akan pop up bila ada keluar notification ataupun terima notification tu. Dan bukan je dia keluar dekat Dynamic Island tu, tapi korang boleh swipe ke bawah nak tengok full notification macam sebuah iPhone. So this thing is quite impressive untuk software yang kita baru berapa hari kenal and then keluar dekat telefon Android cepat macam tu je. Yang mana Apple nak buat benda ni makan tahun juga untuk pastikan benda ni bake dekat dalam sebuah iPhone diorang. Benda yang aku agak impress dekat sini adalah dia punya map navigation. Aku tak tahu penglibatan Google dengan benda ni, but untuk Dynamic Island yang ada dekat sini, dia actually boleh support tau. So dia akan tunjuk arrow dekat mana kau perlu U-turn, dekat mana kau perlu pergi, kiri, kanan, depan, and tak silap aku minutes pun ada juga. So benda ni nampaklah future untuk telefon Android akan datang. Aku tak kutuk Dynamic Island, tapi mungkin ada yang tak berapa nak suka sangat. Lepas tu benda yang agak impress juga adalah time korang masukkan plug-in untuk charge, dia akan keluar pop-up notification. And kalau korang nak dia bagi notification low power ataupun bateri bawah daripada 15%, dia akan tunjuk, tapi korang perlu bayar that feature. Yes, benda ni actually ada feature yang berbayar juga. So that's how dia make money kan untuk enablekan this feature. So benda ni actually berfungsi sebagai control center juga. Contohnya macam kalau korang playkan Spotify, dia akan paparkan kau punya music ataupun dia punya album. Lepas tu dekat sebelah lagi tu akan tunjukkan graph. So far sekarang ni graph tu dia tak dapat dimainkan lagi ataupun di-animationkan lagi, dia static je. But benda ni bagi aku dah impress dah, sebab bila kau swipe up, dia akan kekal dekat dalam dia punya Dynamic Island. Lepas tu aku perasan juga kalau aku buang notification dekat dalam notification center tu, dia akan hilang juga dalam dia punya Dynamic Island. So dia memang interact dengan notification center dan juga Dynamic Island untuk bagi tahu yang korang memang dah baca that notification. So tak serabut sangat korang perlu swipe 2 kali ataupun disablekan ataupun buang notification 2 kali. Bagi aku benda ni baguslah dia dapat fikirkan sebelum dia buat ataupun orang komplain pasal swipe 2 kali untuk disablekan notification ataupun buang notification tu. Alright, aku dah cakap pasal advantage apa yang dia dah copy semua kan. Apa benda yang tak sama, disadvantage bila enablekan this Dynamic Island ataupun Dynamic Spot sama macam sebuah iPhone ni. Kalau kau perasan dekat atas ni kan, dia actually block signal tau. Dekat sini dia akan block signal sebab dia overlay je dia punya UI atas on top of UI. Jadi dia tak interact dengan
UI dekat atas ni ataupun information dekat atas. So benda ni mungkin akan dapat solvekan later. So far aku tak nampak yang benda ni akan function sebab dia adalah sebuah apps je untuk overlay kan. Sebab yang Dynamic Island ni nampak is a bit besar tau kalau nak di-comparekan. But actually korang boleh susun je dia punya Dynamic Island ni ataupun centerkan, alihkan, adjustkan dia punya Dynamic Island so that kena dengan korang punya kamera, so that dia tak macam off axis kalau tengok. Kalau tak, nampak pelik kan, dia tak align dengan kamera. Lepas tu mungkin korang tanya juga, dia akan function ke time lock screen? Dia akan function kalau korang bayar, tapi aku tak bayar, so aku tak tahu macam mana dia punya look sebab RM20 untuk enablekan that feature. So dekat sini untuk orang yang berbayar tu, bagi tahu dekat komen. Okay, untuk animation pula, ya, memang dia akan keluarkan animation time ada keluar notification. Contohnya macam daripada kecil dia jadi membesar. So this is a standard UI untuk sebuah Dynamic Island, sama macam iPhone juga. Tapi apa yang tak ada dekat sini adalah dia punya swipe up animation. Contohnya kalau korang play Spotify, lepas tu untuk iPhone bila korang swipe up, dia akan pergi dekat Dynamic Island tu kan. Tapi untuk version kali ni, dia actually tak dapat that animation. Dia, aku rasa dia still function as the same, cuma UI dia tak ada ataupun animation tu je yang tak ada sebab dia pergi dekat background kan. Tapi untuk Android phone, aku rasa benda tu macam it's not a big deal. Last but not least adalah dia punya Dynamic Island ni korang tak boleh nak hilangkan. Maksud aku, korang tak boleh nak hilangkan notification through Dynamic Island. So dekat sini kalau korang swipe pun, dia tak akan keluar, dia tak akan hilang ataupun dia tak akan padam. So macam mana nak padam? Korang perlu swipe down, lepas tu hilangkan macam ni, swipe macam tu. So dia akan hilang dia punya notification dekat dalam Dynamic Island. Tapi benda ni macam first lagi, benda yang awal lagi untuk judge the whole thing. Tapi aku harap bukan kita harapkan dekat apps je, aku harap lepas ni kita ada dekat dalam big built-in dalam kita punya skin ataupun UI. Contohnya macam ada dekat Realme GT ni ataupun Realme GT3 untuk enablekan that feature. Dan aku harap juga yang that feature Dynamic Island ni dapat disablekan sebab kita tak nak ada orang yang suka, ada orang tak suka Dynamic Island. So dekat mana nak install, macam aku cakap, untuk install this feature ataupun this app, nama dia adalah Dynamic Spot. Dia tak sama macam Dynamic Island tapi lebih kurang je kalau ikutkan. And do I encourage this untuk install? Aku akan kata yeah, why not? Mana tahu korang suka, mana tahu korang tak suka. So in future korang tahu phone tu ada software ataupun hardware yang support Dynamic Island, korang tak suka, korang tak beli. And ada yang support Dynamic Island, korang suka, korang beli. So dekat sini aku kata go with it, explore apa yang ada, apa yang hebat dengan software Android ni yang boleh kita enablekan. Tak macam iPhone. iPhone kita terpaksa beli hardware dia untuk rasa Dynamic Island tu, which is cost you like RM5,300. Okay, kalau kau nak tahu, aku install dekat Realme GT Neo 3 ni, rasa macam smooth je sepanjang aku guna. Actually, this is my main daily driver tau untuk a few weeks untuk guna and experience segala benda. So far aku akan kata dia punya camera is actually 50 megapixel and okay lah untuk aku. Overall, most of the time aku rasa dia punya camera quality is good. Tapi untuk dia punya range, tak ada zoom, tapi dia ada macro camera, tapi tak berapa nak sharp sangat. Untuk 50 megapixel tu bagi aku macam okay lah. Untuk rakaman video, still aku tak recommend this kind of phone. And dia punya software tak adalah rasa macam laggy, and still semua je sebab dia pakai 120Hz. And untuk dia punya bateri pula, aku akan kata dia bukan makan sangat. Contoh macam dia still boleh dapat 6 hingga 7 jam walaupun pakai 120Hz. Bateri dekat sini besar juga, 5000 mAh. So supposedly dapat guna dalam masa 1 hari. So far aku tak ada complain sangat in terms of dia punya software and hardware. Cumanya dekat sini, dekat dia punya screen ni, dekat bawah ni nampak ada dagu kan. So nampak agak lama, agak lapuk dekat situ sebab kita ke arah bezel yang sama dari segi semua tempat. Lepas tu dia punya belakang ni tak berapa nak elok lah, tak berapa nak professional lah dia punya design. Nampak agak kartun. Right, aku rasa tu je lah. Korang boleh beli telefon ni, actually harga dia RM2,099. So basically aku tak banyak complain lah pasal telefon ni. Tu je. Untuk processor yang ditawarkan bagi aku okay je. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!